So, selamat sejahtera saudara Hamdi. So, hari ini kita akan buat ni lah, bad depression inventory dekat kamu untuk menilai skala depression kamu ya. So, untuk sesi kali ini, sebelum kita mulakan sesi lah, so saya nak buat penstrukturan dulu. So, dalam sesi kaunseling ini, setiap apa yang disampaikan adalah rahsia dan saya selaku kaunselor akan mendengar dan juga membantu kamulah dalam apa jua yang mesej ataupun masalah yang kamu ini sampaikan. Dan kamu Hamdi selaku seorang saya akan menceritakanlah apa saja yang kamu rasa nak luahkan. Dan terusnya untuk sesi kita ni kita mempunyai limitasi di mana setiap kamu punya kamu luahkan ni, permasalahan yang kamu luahkan adalah takluklah pada staff kaunselor. Dan juga sekiranya apa yang tindakan kamu ni menyebabkan orang luar dan ataupun pihak ketiga, maka saya akan memberitahulah sekiranya tindakan ataupun penyampaian kamu ni mengancam pihak luar ya. Okey. So kita mulakan untuk sesi kali ni. Jadi inilah bad inventory yang kamu telah jawab, dan berdasarkan daripada bad inventory ni kita mempunyai 4 peringkat lah, iaitu peringkat minimal iaitu daripada skor 0 hingga 13, peringkat mild depression iaitu mula daripada 14 hingga 19, dan untuk moderate depression skor dia adalah 20 hingga 28, dan untuk severe adalah 29 hingga 63 skor dia. Dan kamu mendapat skor 16 di mana dia merupakan mild depression lah. So kiranya mild depression ni adalah keadaan depression ringan. Ini kamu tak serius ataupun tak ada apa-apa simptom yang boleh mendiagnos kamu sangat lah, tapi ini just screening saja ya. Kita menilai saja. Seterusnya kita pergi ke ni lah, tingkat punya soalan lah berdasarkan daripada jawapan kamu di ni ya, di inventory ni. So boleh saya tanya sikit? Boleh. Untuk pass failure ni kamu nilai 2. Lepas tu dekat situ menyatakan as I look back I see a lot of failure. So ada pandangan Cik Abdi lah, kenapa Cik Abdi merasakan yang apa kegagalan yang Cik Abdi pernah alami pada masa lampau yang menyebabkan Cik Abdi menilai 2 dekat dalam soalan ni. Macam ni. Sebab sebenarnya waktu zaman sekolah, lagi-lagi sekolah menengah, saya daripada sekolah asrama, saya merupakan salah seorang antara yang ternakal juga lah sebenarnya. And saya telah melakukan ada sedemikian kes yang menyebabkan ibu bapa saya dipanggil untuk ke sekolah untuk memberitahu apa yang saya telah lakukan. So daripada situ saya merasakan yang saya macam kambing hitam dalam family saya, sebab saya ada 4 orang adik-beradik dan saya anak yang ketiga, dan yang pertama tu sampai yang keempat tu mereka tu berjaya boleh katakan. So diorang tidak pernah buat apa-apa kesalahan di sekolah ke melakukan kesalahan disiplin atau apa-apa aja. So dekat situ saya rasa macam saya ni kambing hitam dalam family. So saya rasa macam saya telah buat kedua ibu bapa saya sedih, kecewa. Daripada situ so saya rasa macam itulah, bila saya pandang balik ke belakang tu saya rasa macam I am a failure lah untuk orang. So itu yang saya risau tu, dan so itulah sekarang ni saya try untuk ubah diri saya untuk jadi yang terbaik supaya saya dapat gantikan masalah saya yang dulu tu dengan untuk coverkan saya punya jahat dulu tu dengan yang sekarang untuk bagi orang keputusan yang baik untuk dekat universiti ni. Okay. So ni okey lah. So berdasarkan apa yang Cik Hamdi baru sampaikan tadi, yang mana Cik Hamdi rasa diri Cik Hamdi ni seorang yang gagal kerana pada masa lampau Cik Hamdi pernah mengecewakan lah ibu bapa Cik Hamdi, di mana Hamdi banyak buat masalah di sekolah kan, sehingga mak ayah dipanggil. Lalu yalah, dalam keluarga Hamdi seorang lah yang pertama kan buat rekod yang buruk tu. Jadi Cik Hamdi rasa macam
itu satu kegagalan lah kan. Faham. So maaf ya. So untuk ni satu lagi lah, kita pergi ke soalan yang seterusnya. So dekat self criticalness ni, Cik Amdi juga menilai diri Cik Amdi sebagai dua, di mana di situ menyatakan I criticize myself a lot for all of my fault. So dekat situ menunjukkan yang Cik Amdi banyak menyalahkan diri sendiri lah kan. So boleh Cik Amdi memberitahu tak kenapa dia meletak skor 2 ni, dan apa yang Cik Amdi nak nampak lah menyebabkan kamu menilai 2 tu, letak nilai 2. Tentang kritikan diri sendiri tu, sebab saya sentiasa, kalau sekiranya saya melakukan apa-apa kesalahan, saya akan salahkan kepada diri saya sendiri. Sebab saya tak tahu, saya rasa macam benda tu memang silap dia daripada saya. So mungkin saya yang tidak melakukan yang sebaik mungkin atau apa-apa. So untuk salahkan orang lain tu saya jarang rasa jarang rasa untuk menyalahkan orang lain. Sebab memang bagi saya, kalau saya yang buat benda tu dan saya yang gagal, so it's from me. So saya yang buat kesalahan tu dan saya akan geram pada diri saya akan marah pada diri saya, kenapa kau nak buat betul-betul, kenapa kau buat itu, kenapa kau nak buat, kalau kau buat sehabis baik mungkin tak akan jadi benda ni, tak akan jadi benda ni. So itulah sebab saya macam geram dengan diri saya kalau saya tak dapat lakukan dengan sehabis mungkin, sedangkan saya mampu yang buat tu. So dia rasa macam semua kesilapan ataupun kegagalan yang dia hadapi tu ialah sebab salah diri sendiri lah. Mungkin kamu tak cukup buat yang sehabis baik lah kan untuk tu. Walaupun Sebab contoh macam kalau senang cakap, kalau waktu sekolah dulu, kalau waktu bila-bila kalau saya belajar, saya dapat keputusan yang tidak memperangsangkan. Lepas tu bila saya fikir balik, memang itu salah saya. Sebab saya banyak bermain, tidak fokus dalam kelas. So memang kalau ikut betul, saya mampu ya untuk buat yang terbaik untuk skor dekat exam tu. Tapi sebabkan saya yang nakal, lepas tu dia tidak fokus. So memang obviously memang salah saya. Kalau saya fokus, insyaAllah tidak ada masalah pun. Tapi sebab saya yang punya kesalahan tu memang so kayaknya Cik Hamdi okey lah. Cik Hamdi nampak lah kan, macam dia rasa Cik Hamdi ni macam tak berjaya mencapai kejayaan yang Cik Hamdi nak tu, mungkin sebab itulah kegagalan diri sendiri untuk fokus lebih lagi kan. Macam tu lah. So itu pada apa yang Cik Hamdi nampak lah kan. Betul kan? betul. Kan? Okay. So dekat sini, so kita pergi ke soalan yang lebih pasti lah. Sebab kat sini nampak yang suicide thought kamu tu kamu letak kosong, yang tak ada langsung. Bagus. Tu satu nilai yang sangat bagus lah. Menunjukkan kamu tak ada pandangan yang negatif lah, sampai sehingga kamu rasa macam nak bunuh diri ke apa, walaupun kamu ada kritik diri sendiri apabila menghadapi kegagalan ya. Sebab bagi saya, kalau sampai ke tahap untuk membunuh diri atau membuat benda yang tidak tu, saya melebihi limit untuk saya. Sebab kita hidup, saya hidup bukan untuk saya sendiri je, tapi ia melibatkan dengan ramai orang. Contoh dari bapa kita, adik-beradik kita dan orang-orang di sekeliling kita. So bagi saya, kalau untuk sampai ke tahap untuk membunuh diri tu maybe jauh lagi. Sebab saya masih ada kedua ibu bapa saya yang mungkin berharap tinggi dekat saya. Sedangkan kalau saya lakukan itu, mungkin untuk sampai ke tahap membunuh diri, mungkin itu memuaskan hati saya. Tapi apa pula yang diorang fikir kedua ibu bapa saya, mesti diorang akan berasa sedih, kecewa. Mungkin diorang salahkan diri mereka lagi sebab diorang gagal untuk membesarkan saya. So bagi saya memang tidak akan sampai insyaAllah ke tahap itu. So baguslah. So mungkin apa yang saya nampak ni, so Candi macam boleh nilai lagi lah yang bahawa pemikiran yang sampai nak bunuh diri itu salah, sebab akan memberi kesan negatif pada orang sekeliling, terutamanya mak ayah Cik Amdi kan. So tapi itulah, kita pergi ke yang lebih ringan. Kita pergi ke soalan yang seterusnya lah ya. Macam kat sini menunjukkan yang untuk soalan yang seterusnya ni, Cik Amdi ada concentration difficulty, mana Cik Amdi letak skala dia 1 ya. I can't concentrate as well as usual. So kiranya kat sini macam menyatakan yang Cik Amdi ada sedikit kesukaran lah untuk fokus kan dalam kebelakangan ni lah. Boleh macam ceritakan tak kenapa
ada pandangan yang macam tu ke, yang menyebabkan Cik Amdi terlintas lah kenapa Cik Amdi letak skala 1 tu? Untuk yang konsentrasi tu saya meletakkan nilai 1 sebab dengan suasana yang sekarang ni saya lebih sukar untuk fokus dalam kelas atau fokus dengan apa-apa benda, tapi saya fokuskan kepada dalam kelas. Sebab saya ni jenis yang saya perlukan orang yang boleh bersama dengan saya. Maksudnya kalau ada kawan atau ada lecturer di hadapan, saya boleh tanyakan direct soalan dan saya boleh mendapatkan respon yang secepatnya daripada orang. Tapi melalui dengan online kelas semua ni, bagi saya sedikit hilang fokus dan saya rasa bebas. Maksudnya saya rasa free untuk lakukan apa saya. Mungkin saya pasang kelas tapi saya boleh jalan-jalan, saya boleh makan, minum. So konsentrasi saya hilang dekat bahagian kat situ. So kadang-kadang kalau kita rasa penat duduk, kita boleh baring. So gitu lah, bagi saya dia tidak memberikan kebaikan lah untuk saya. So saya letakkan dia sebagai 1. Okay, faham. So yelah, ni apa yang saya faham ya. Dekat sini Cik Amdi ada masalah untuk fokus lah kan, konsentrate dalam pelajaran lah. Pada pelajaran kerana yelah, sekarang pun dah ODL kan, sekarang belajar secara online. Lepas tu kadang-kadang kalau belajar secara online ni, kita dah tak ada macam lecturer kat depan mata, kawan di sekeliling memantau kita kan. Sebab kita kat dalam bilik sendiri saja, online je pun, kamera pun boleh macam off je, kena rehat kan. So Cik Amdi rasa macam tak dapat nak fokus macam dulu lah. Dulu ada lecturer pantau kita, kalau macam tertidur sikit, bangun ke macam ni. Kita berasa lebih takut lah. Nampak. Okay, so dekat sini untuk soalan yang seterusnya je, change in sleeping pattern kan. Dekat sini Cik Amdi letak skala 2 lah, iaitu Cik Amdi lebih kerap lah tidur lebih kerap kan. Boleh menyatakan tak kenapa kekerapan tu lah macam buatkan macam Cik Amdi rasa terlalu penat untuk nak kerap sangat tidur ke, yang buat Cik Amdi dalam tu? Untuk itu saya tidak berapa pasti kenapa saya berasa sangat penat. Tapi untuk sleeping pattern saya, bagi saya berubah-ubah ikut keadaan semasa. Sebab contoh macam untuk dalam jangka masa 2-3 minggu ni, saya berasa tidur yang saya rasa saya dapat tidur yang berlebihan. Dan kadang-kadang saya tidur awal tapi saya tetap juga akan bangun jam tengah hari atau jam 1 atau jam 2 hingga ke petang. So saya berasa sangat bermasalah. Saya cuba untuk bangun juga, saya sudah set alarm banyak-banyak pun, tapi saya pun tidak pasti kenapa. And then saya akan terus tutup tu alarm dan saya akan teruskan untuk tidur. So saya merasakan, tapi tidak juga sebenarnya yang membuatkan saya rasa penat seharian. So saya tidak juga ada aktiviti yang menyebabkan saya rasa sangat penat atau pergi ke ladang. Faham. Okey, mungkin tak rasakan, Cik Amdi perasan lah ada perubahan lah daripada jadual tidur kan. Biasa macam jenis yang kalau tidur awal bangun awal kan. Betul. Sekarang dah tidur awal tu mesti bangun lambat. Lepas tu rasa macam nak teruskan tidur saja kan. Ya, betul. Faham. Okey, dekat sini untuk soalan nombor 13 ni ya. Sebab kat sini skala dia 3 yang menunjukkan yang Cik Amdi ada masalah dalam membuat sebarang keputusan kan. Boleh Cik Amdi menceritakan tak sedikit macam apa yang buatkan Cik Amdi terlintas lah lalu dalam fikiran Cik Amdi yang menunjukkan Cik Amdi mempunyai masalah dalam membuat keputusan ni? Bagi saya pun tidak pasti kenapa, tapi daripada dulu lagi saya merasakan untuk membuat keputusan ni adalah suatu benda yang sangat susah dan sangat sukar untuk saya. Daripada dulu lagi. So sedangkan semudah-mudah untuk memilih makanan pun saya merasa sangat susah, dan saya boleh menghabiskan masa sebagai contoh di cafe college. Saya boleh habiskan hampir setengah jam untuk duduk dan untuk membuat keputusan saya nak makan apa. Sebab saya sentiasa itu untuk makanan, semudah-mudah untuk makanan pun saya rasa sangat susah untuk saya buat keputusan. Apatah lagi benda-benda yang sangat berat yang saya perlu buat keputusan. Sebab saya pun tak pasti kenapa minda saya akan membuat satu jalan atau satu kotak-kotak yang banyak untuk saya listkan apa kebaikan untuk saya pilih ni, apa keburukan, apa kebaikan, apa keburukan. So di situ dia mengambil masa yang sangat lama juga sebenarnya untuk saya buat decision tu. Okey, faham. So
So kiranya untuk macam okay, ini apa yang tak faham So Cik Amdi macam ada ni masalah sebab yelah bila macam Cik Amdi ceritakan tadi kan, semudah-mudah nak buat pilih makanan pun susah sebab Cik Amdi akan fikir lah macam kalau aku ambil ayam goreng ni, apa baik untuk aku? Nanti orang aku lemak ke apa kan? Macam dia akan fikir positif side dia dan juga negatif side dia. Tapi pemikiran yang sangat cabang lah, sangat luas. Sebab bagi saya, sekiranya saya ingin melakukan sesuatu keputusan, saya nak pastikan keputusan tu dapat puaskan hati saya. Sebagai contoh yang makanan tu, saya dapat puaskan kalau aku makan ayam goreng ni je, atau aku kena ambil lagi side dish lain, ataupun ambil ikan goreng. So saya tidak mau berasa menyesal di kemudian hari. Untuk itu lagi untuk keputusan yang sama ada saya perlu sambung belajar atau tidak. So saya tidak mau nanti bila saya itulah pilih tu laluan tu, saya akan rasa macam kenapa aku ambil ni, kalau tak boleh saya tak payah ambil ni dulu, aku boleh je terus direct pergi kerja. Tapi untuk pastikan sama ada saya betul-betul buat keputusan yang terbaik untuk hidup saya, untuk laluan saya, untuk dapat menggembirakan orang-orang di sekeliling saya, kedua ibu bapa saya, kawan-kawan semua. Okay. So ini saya nampak okey lah. So untuk ini saya buat satu kesimpulan kecil lah ya. So berdasarkan apa yang macam ceritakan ni, macam ni ada sikit kesukaran lah kan, sebab dalam buat keputusan, kerana setiap keputusan yang kami ingin buat tu akan buktikan baik buruk dia, dan boleh tak setiap keputusan tu memenuhi kepuasan diri Cik Amdi kan. Sebab kalau macam Cik Amdi macam tak nak lah korang dah buat satu keputusan ni tiba menyesal, sebab keputusan ni Cik Amdi tak fikir dengan lebih jauh, lebih masak-masak kan. Betul. So untuk ni apa yang saya nampak kan, sebabkan skor pun menunjukkan yang Cik Amdi ni yalah mempunyai mild depression saja, dan depression yang ringan kan, yang tak seperti membebankan diri ataupun menunjukkan yang Cik Amdi yang mempunyai masalah yang sangat serius lah. Okay, so sampai sini lah untuk sesi kali ni. So sebelum saya menamatkan sesi, saya ingin buat satu kesimpulan ya. So berdasarkan inventory kali ini menunjukkan Cik Amdi mempunyai mild depression, tetapi mild depression ini menunjukkan Cik Amdi adalah orang yang ada masalah sedikit dalam buat keputusan, dan kadang-kadang mudah menyalahkan diri sendiri dalam apa jua masalah ataupun kegagalan yang Cik Amdi hadapi. Tapi Cik Amdi masih mempunyai rationality dalam berfikir, di mana Cik Amdi tahu yang meskipun ada kesilapan tu, Cik Amdi akan cubalah membuat penambahbaikan dalam diri sendiri. Lepas tu tak berfikiran negatif seperti nak menamatkan nyawa ke, tak berfikiran nak bunuh diri ke kan. Dan juga Cik Amdi tak juga akan menyalahkan orang lain lah, orang lain sekeliling kan. Macam kalau buat salah ni, mesti salah kau. Cik Amdi tak menyalahkan diri sendiri, dan Cik Amdi cuba membetulkan lagi masalah tu. Dan juga dapat dilihat lah, Cik Amdi kadang-kadang buat keputusan mungkin mendapat sikit kesukaran, tapi keputusan tu selalunya akan memberi satu kepuasan lah, dan saya diharapkan keputusan tu keputusan yang betul dan dapat memberi kepuasan bagi diri sendiri kan. So, okay. Apapun daripada sini, sampai ke sini saja. So harap kita jumpa lagi ni. Terima kasih.